Salam sejahtera. Hari ini kita nak bincang bab 1-5, ubahan. Jadi kita akan nak masuk subtopik ubahan langsung. Jadi cikgu yakin dan percaya ada yang belum masuk topik ni. Jadi apa maksud ubahan langsung? Maksud ubahan langsung ni ada dua objek. Bila satu tu bertambah, lagi satu tu objek itu akan bertambah. Ataupun satu kuantiti itu bertambah, maka lagi satu kuantiti itu akan juga bertambah. Boleh? Itu maksudnya ubahan langsung. Jadi contoh dalam konteks, mungkin awak dah dapat konteks ataupun boleh rujuk dalam buku digital. Kita lihat gambar ni kan, seorang tukang masak perlu menentukan bahan yang digunakan, bilangan hidangan. Jadi jika bahan yang digunakan bertambah, maka bilangan hidangan turut bertambah. Maksudnya bila ramainya pelanggan buat pesanan, maka bertambahlah bahan yang digunakan. Jadi dia berubah secara langsung lah, ubah langsung. Maksudnya bila bilangan orang bertambah ataupun pelanggan, maka bilangan bahan mungkin dalam kilogram akan bertambah. Itu juga dengan jika kita pergi satu tempat, bila perjalanan kilometer tu bertambah dalam km bertambah kan. Jadi maka suhu untuk kereta itu makin bertambah. Ataupun minyak tu yang kita gunakan semakin bertambah. Okey, boleh setakat ini ubahan. Dia di antara dua kuantiti yang asas. Maka bila dalam graf kita dapat simpulkan okay, ini graf dia, contoh. Nampak tak graf dia? Ni graf apa ni? Berkadar langsung. Atau ubahan langsung. Okey. Cikgu nak fokuskan kepada contoh 3. Lihat contoh 3. Nampak tak contoh 3? Okey. Dia beritahu dengan melukis graf Y melawan T. Melawan apa? Melawan X. Melawan X. Melawan T. Melawan X. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau tidak. Jadi, dia akan beri satu data, X dengan Y. Kita plotkan dekat graf. X 0.4, Y 1.5. Kita plotkan. Lepas tu, X 0.8, Y 2.0,
dan seterusnya. Kita plot. Jadi kita lihat, kita plotkan, lepas tu kita buat satu garisan, dia akan melalui semua titik. Jadi kalau dia melalui semua titik dan dia condong ke kanan ataupun ke kiri, kita lihat ni kan. Tapi dia tidak melalui asalan, dia tak berubah secara langsung. B kita lihat pula berbanding dengan B. Kita plotkan X2, Y8. Kita plotkan X2, Y8. Okay, nampak X3 daripada X3, Y18. Okay, dekat 20 ni. X4, Y32. X4, Y32. Okay. X5, Y50. Okey, itu yang dekat Y35 lah. Kalau 25 ni, dia akan lebih daripada 50. Okey, tapi ini sebab dia kuasa 2 kan, dia akan jadi double lah. 4, 8, 9, 18, 16, 30. Dia kuasa 2 dulu sebab dia ni ialah asal, dia punya plot data asal. Lepas tu dia nak Y melawan X kuasa 2, bukan Y melawan X sahaja. Jadi bila di kuasa 2, X tu 2 kali ganda. X25, Y50. Yang ni kita guna yang ni. Jadi kita gariskan, plotkan daripada sifar sampai ke atas, kita dapat satu garisan berubah secara langsung. Maka Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Okey. Jadi apa ciri-ciri lagi yang Y berubah secara langsung dengan X? Itu saya nak tunjukkan. Terus kita pergi pada slide. Jadi ubah langsung ni adalah apabila Y berubah secara langsung dengan X. Y bertambah, maka X pun bertambah. Maka graf dia akan berbentuk seperti B, condong ke kanan daripada asalan sifar ke atas. Jadi awak lihat Y, ini simbol apa? Berkadar secara langsung dengan X. Y berkadar
langsung dengan X. Okay, ini bentuk perkadaran. Kita tukar pada persamaan, dia akan jadi Y sama dengan KX. Boleh? Jadi kita lihat Y berubah berkadar dengan X. Kita lihat dekat board ini, Y berkadar, ini simbol berkadar, berkadar langsung dengan X. Nampak je ni, kita mesti tukar kepada Y sama dengan, kita tambah KX. Y sama dengan KX. Okay, ini bentuk persamaan daripada perkadaran. Okey. Sebelum ini, kita akan ada bentuk ayat di atas. Y berkadar langsung dengan X. Jadi dalam bentuk ayat kita tukarkan ke bentuk Y berkadar langsung dengan X. Nampak tak? Baru kita tukarkan kepada persamaan. Okay, faham Step pertama, kedua, ketiga. Daripada ayat dalam soalan, tukar pada perkadaran, perkadaran tukar pada persamaan. Sebab tu awak lihat dalam graf tadi dia ada tunjuk Y per X. Dia mesti bahagi. Maka daripada ini kita akan dapat K. Pemalah. Ini pemalah. Jadi bila perkadaran tukar pada persamaan, dia ada K. Sebab Y bahagi X. Perasan tak Y bagi X ni apa? Kita kalau belajar garis lurus,
Ini adalah kecerunan graf Y bagi X. Dia nisbah. Pemalar ni nisbah bagi Y bagi X. Boleh? Pemalar K ni pemalar sama dengan Y bagi X. Nisbah Y bagi X. Jadi daripada sini cikgu nak buat info tambahan. Kalau kita belajar soalan dahulu, jarak bagi masa ni adalah laju kan. Perasan tak? Laju jarak bagi masa. Maka laju ni adalah K. K sama dengan jarak bagi masa. Okey, boleh? Boleh faham? Ada soalan? Jadi soalan kita lihat contoh. Kita nak praktikkan Y berkadar langsung dengan X dalam perkataan, tukarkan pada simbol Y berkadar langsung atau berubah secara langsung dengan X. Kita tukar pada semaan Y sama dengan pemalar X atau KX. Lepas tu kita akan cari Cari K. Okey. Kita akan cari K. Lepas kita dah cari persamaan Y sama KX, kita akan cari K.
Macam mana nak cari K? Bila diberi dalam soalan X dan Y. Itu asas untuk kita, langkah untuk kita cari K. Di 4, di Y diberi, kita akan cari K. Dengan diberi X dan Y. Okey, bila kita dapat K, kita akan cari X1 dan Y1. Maksudnya XY yang lain lah kita akan cari. Boleh? Jadi inilah 5 langkah kita perlu buat dalam ubahan langsung. Boleh? Kita terus kepada soalan. Diberi Y berubah secara langsung dengan X dan Y sama dengan 16 apabila X sama dengan 4. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, kita buat A dulu. Hitungkan Y dalam sebutan X. Okey, diberi Y berubah secara langsung dengan X. Langkah 1, Y tukar pada simbol daripada perkataan dengan X. Nampak ini kita tukar kepada persamaan. Kedua, Y sama dengan KX. Ketiga, kita gantikan X dan diberi dan Y diberi. Okay. X berapa, Y berapa diberi. Dan soalan. Y sama dengan 16. X diberi 4. Ini nak cari K Jadi kita cari K berapa. Okay, gantikan dalam Y sama dengan KX. Y 16. X 4. Okay, dari K berapa? Di K sama dengan 16 darab 4. K bawa ke kiri, jadi bagi 4. Kita boleh tukarkan balik. K sama dengan 16 bagi 4. Di K berapa? 4. Okey, dia dapat K 4, kita gantikan dalam persamaan langkah 2 tadi. Di Y, maka Y sama dengan K sama 4 tadi, kita gantikan di K
Y sama dengan 4X. Okay, ini maksudnya ungkapan Y dalam sebutan X. Ungkapan Y dalam sebutan X. Boleh? Jadi kita maka tadi tukar petaan kepada simbol pada persamaan. Persamaan kita cari K, dari K kita gantikan K itu dalam persamaan. Seterusnya, hitung nilai Y apabila X sama dengan 7. Hitungkan nilai Y apabila X sama dengan 7. Jadi kita dapat persamaan tadi, persamaan yang baru kan tadi. Y sama dengan berapa? 4X. Jadi kita gunakan persamaan itu mencari nilai Y. Sebab apa? Kita akan guna persamaan yang sama. Di Y sama dengan 4X. Y sama dengan 4X. Diberi untuk soalan 1B, X sama dengan 7. Berapa nilai Y? Berapa nilai Y? Berapa nilai Y? Kita gantikan X sama dengan 7. Ke dalam persamaan, Y sama dengan 4, X sama dengan 7. 4 dan 7 berapa? 28. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, macam mana? Ini okey lah. Internet lambat ya. Okey, kita dah sampai yang ini. Baik, untuk soalan yang ini, Y berubah secara langsung dengan X, kita tukar pada simbol. Y berubah secara langsung dengan X. Ambil yang ini dulu. Sebab soalan ni ada dua bahagian untuk kita selesaikan. Satu bahagian, Y berubah secara langsung dengan X. Dan kedua bahagian, Y sama dengan 16 apabila X sama dengan 4. Maka, dari perkataan kita tukar pada simbol, Y berkadar dengan X. Atau Y berubah secara langsung dengan X. Sebenarnya Y bertambah, X bertambah. Tukar pada persamaan. Langkah kedua, bila tukar pada persamaan, K akan muncul. Y sama dengan KX. Y sama dengan KX. Sebab K ada pemala. Constant. Nombor dia, nilai dia tetap. Sebab tu dia ada K. Lepas tu, langkah ketiga, diberi Y sama dengan 16, X sama dengan 4. Mengapa diberi ni? Supaya kita cari pemala tu.
Apakah pemala yang tetap tu? Jadi, daripada langkah kedua, y sama dengan kx, kita gantikan nilai y dan x ke dalam persamaan. Bila kita ganti, kita guna kaedah algebra, asas daripada darab 4K ni atau K4 ni, jadi bahagi 16 bagi 4. Jadi K sama dengan berapa? 16 bagi 4, 4. Bila kita dapat K, 4 ni kita ganti dalam persamaan langkah kedua tadi. Kita gantikan K saja. Y, X tak perlu sebab Y dan X ni berubah-ubah. Seperti kita lihat graf tadi kan. X dia ada 2 ataupun 4, kita kuasa 2 kan. Ada 16, ada 25 kan. Y dia pun berubah-ubah kan. Ada 25X, Y dia 50 tadi kan, graf tadi. Jadi yang konstan 4. Y sama dengan 4X. Gantikan K ke dalam persamaan. Jadi itu menjawab soalan ungkapkan Y dalam sebutan X. Itu maksudnya ungkapkan Y dalam sebutan X. Maksudnya Y sebagai rumus dan X sebagai sebutan. Y sebagai rumus, X sebagai sebutan. Boleh? Seterusnya, hitungkan nilai Y apabila X sama dengan 7. Okay, daripada persamaan kita dapat tadi, kita gantikan X7 untuk dapatkan Y dalam persamaan yang kita dapat tadi. Apa yang kita dapat tadi? Kita dapat Y sama dengan 4X kan? Soalan A tadi. Kita guna sebab soalan berkestruktur ni, dia berkaitan antara satu sama lain. Kalau kita dapat jawapan A, jadi daripada jawapan A, kita akan gunakan untuk selesaikan soalan B. Jadi diberi berapa? X sama dengan 7 kan? Dalam soalan kata, hitungkan nilai Y bila X sama dengan 7. Maksudnya, disuruh ganti dalam persamaan. Y sama dengan 4 pemala tadi, X tu kita ganti dengan 7. Jadi kita darabkan, jadi kita akan dapat Y. Jadi Y sama dengan 28. Macam bahan tadi kan. Bahan tadi kalau dia bertambah bilangan orang dia, jadi bahan dia dalam kg akan bertambah. Sebab itu kita akan kena darabkan. Boleh? Sebenarnya kita lihat, ini skema dia. Okey, boleh ingat step dia? Langkah dia. Okey, soalan 2 pula. Kita tak kisahlah dia X ke Y ke. Dia boleh jadi A atau B juga Dia beri A 36, apabila B sama dengan 9. Ungkapkan A dalam sebutan B jika A berubah selangsung dengan B kuasa 3. Okay, sekarang dia B kuasa 3 Jadi kita lihat A berubah selangsung dengan B kuasa 3. Kita fokus yang A dulu. Kita tukar dulu yang ni. Diberi A 36 ni, B sama dengan 9 ni kemudian untuk bahagian kedua. Yang pertamanya kita kena ubah dulu. A berubah langsung dengan B kuasa 3 pada simbol. Okay, macam mana kita nak ubahkan? A berubah langsung dengan B kuasa 3. Cuba ubahkan. Dapat berapa?
Okay, dapat? A berubah selangsung dengan B kuasa 3. Maksudnya apa? Langkah 1, A berubah selangsung simbol perkadaran dengan B kuasa 3. Okay, step 2, tukar pada persamaan. A sama dengan, tukar sama dengan ni mesti ada K muncul pemalar. B kuasa 3. Itu saja. Yang paling asas. Mesti tukarkan simbol ni kepada persamaan, dia akan keluar K. Okey, lepas tu kita perlu cari K. Langkah ketiga, cari K. Sebab A diberi A 36, B sama dengan 9. Okey, cuba kita cari K berapa? Kita kena cari K walaupun soalan tak beritahu suruh cari K kita kena cari K sendiri. Kita dapat K berapa? Gantikan ke dalam persamaan ini Gantikan A 36, B sama 9 ke dalam persamaan yang kita bentuk tadi. A 36, K, B 9. Okey, jadi K, kalau nak mahir, awak boleh K ni bawa ke kiri sikit. Terus tapi kita buat dulu satu-satu. 36, K ni dah berapa? 9 darab 91, 81 darab 9 berapa? 729. Jadi K sama dengan 36 bahagi 729. Kita dapat berapa K? Lepas tu kita tukarkan K ni ke kiri. Wajib K ni ke kiri. Semua sebutan ke kanan. Ataupun nombor nilai dia ke kanan. 6 pecahan pun tak apa. Berapa? Guna kalkulator 36 tekan A, B per C. Lepas tu masukkan 729. Dapat berapa? 4 bahagi 81. Kita mudahkan paling kecil. Kita mudahkan. Okay, lepas tu kita buat apa? Langkah keempat, gantikan K ke dalam persamaan. Langkah 2 tadi. Ini terpulang mula, awak nak label ke terpulang. Gantikan K ke dalam persamaan 1. Jadi A sama dengan 4 bagi 81 B kuasa 3. Ini adalah persamaan. Ungkapkan A dalam sebutan B. Ungkapkan A dalam sebutan B. Okey. Wajib kita dapatkan yang ini. Tiada soalan? Cuba pula kita buat soalan B. Okey, ikut step tu. Langkah 1, langkah 2, 3 hingga 4. Okey, B. Okey, cari A berubah langsung dengan punca kuasa 2B.
Beritahu dia soalan 2 tadi di atas, ungkapkan A dalam sebutan B. Okay, tukarkan perkataan kepada simbol, simbol kepada persamaan. Okay, boleh ikut contoh yang tadi tu. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Boleh? Boleh buat dalam 1 minit. Okay, kita buat soalan 2B pula. Ikut langkah soalan A tadi, contoh soalan A tadi, untuk kita buat soalan B. Okay, cuba buat soalan B. A berubah secara langsung dengan punca kuasa 2B. Okay, tak apa. Pelan-pelan Nanti awak boleh lihat rakaman lah dalam rakaman kelas. Pautan nanti cikgu akan hantar pada awak rakaman, modul dengan kuis. Setiap selepas kelas, besok lusa ni cikgu akan bagi pautan Google Classroom. Semua biasalah mengalami masalah internet lah. Cikgu pun kadang pun sangkut juga. Okay, kalau awak boleh catch up, boleh buat soalan B. Ahmad Kadir dengan Auni Usnah. Ikut step tu. Cikgu ulang balik yang A tadi. A berubah secara langsung dengan B kuasa 3. Soalan 2 tadi diberi A sama dengan 36. Tengok soalan 2 dulu. Atas diberi A sama dengan 36. Cikgu ulang balik. Diberi A sama dengan 36 apabila B sama dengan 9. Ungkapkan A dalam sebutan B. Macam tadilah. Soalan 1 tadi. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi Y sama dengan KX. Ataupun Y sama dengan 4X. Jadi kita akan fokus pada A ni. A berubah secara langsung dengan B kuasa 3. Okay, ini bahagian pertama kita perlu selesaikan. Bahagian kedua baru kita masukkan A sama dengan 36, B sama dengan 9. Jadi dia suruh selesaikan A berubah secara langsung dengan B kuasa 3. Tukarkan perkataan ini kepada simbol. Okay, ini A berubah secara langsung dengan B kuasa 3. Simbol ni berkadar. A berkadar dengan B kuasa 3. Okay, dari perkataan kita tukar pada simbol. Daripada simbol tukar pada persamaan. 3 step yang pertama ni. Okay, tukar je A sama dengan, mesti muncul K. K ni pemalar. Sebab dalam graf, K ni seperti kecurunan. Dia mesti ada K. Sama dengan K, B kuasa 3. Itu saja. Boleh? Lepas tu, baru kita masukkan A yang diberi dalam soalan 36 dan B sama dengan 9 ke dalam persamaan 1 tadi. Okay, gantikan. A sama 36, B sama dengan 9. Yang terlepas pula yang 3 ni sebab dia kuasa 3. Kurungkan 9 tu, kurungkan 36, maksudnya kita gantikan. Bila kita kurungkan, letak kuasa 3. Sebab dia kuasa 3 kan. Lepas tu, gunakan asas algebra. K darab 799 kan. Darab, tukar jadi bahagi. Darab, tukar jadi bahagi. Jadi 36 bagi 729, tukar tempat dia. K ni ke kiri, nilai nombor sebelah kanan. Wajib mesti K sebelah kiri sebab K ni rumus. Jadi K sama dengan 4 bagi 81.
Dapat K je, gantikan ke dalam persamaan. Gantikan dalam persamaan 1. Jadi A sama dengan K gantikan dengan 4 bahagi 81. A dan B kuasa 3 tak perlu gantikan. Biarkan A sama dengan B kuasa 3. Sebab A ni boleh ubah kan. Dia boleh masuk nombor apa-apa nombor. Seperti graf tadi, dalam konteks kita bincangkan tadi, ada X dia ataupun A dia 4 kan. Jadi B dia, kalau B kuasa 2 ni, mungkin 25. Jadi mungkin A ni mungkin 8. B ni mungkin 64. Jadi sebab tu kita tak perlu tulis gantikan A dengan B. Ganti K saja. Boleh? Okay, kita cuba buat soalan B. A berubah secara langsung dengan punca kuasa 2B. A berubah secara langsung dengan punca kuasa 2B dengan jadikan A sebagai apa? Ungkapkan A dalam sebutan B. Ungkapkan A dalam sebutan B. Kita buat dalam 1 minit setengah. Dapatkan persamaan dia. Lepas tu kita gantikan, cari K berapa. A dia tetap sama. A dia 36, B dia sama 9. Untuk cari K. Boleh? Ini contohnya. Boleh ikut contoh ni. Step dia untuk selesaikan soalan B. Okay, dapatkan K berapa. Okay, boleh mula. Dapatkan K berapa. Dapat jawapan, boleh respon dekat in call message dapat berapa K. Okay, dapat K. Baik, cikgu tunjukkan macam mana, boleh?
Okey, cikgu akan pergi bot seterusnya, bot kosong untuk cikgu tulis. A berubah secara langsung dengan punca kuasa 2B. Apa maksudnya? Langkah 1, A berubah secara langsung dengan kuasa 2B. Saya ingat tak? A ada dengan punca kuasa B. Tukar pada persamaan. A sama dengan K punca kuasa B. Apa A diberi? A tadi 36, B sama dengan 9, gantikan ke dalam persamaan 1 ni. Kita label sebagai 1 lah, senang sebut kan. Jadi A sama dengan 36, gantikan dalam ni A 36, buat simbol kurungan maksudnya kita gantikan. K, lepas tu kita gantikan B. B sama dengan punca kuasa 9. Okey, mudahkan punca kuasa 9 dapat berapa? 3 kan? Jadi pada 3, kita tulis 3K, kita boleh tulis K3 atau K darab 3. Lepas tu kita pindahkan tempat ni, sebab K ni sebelah kiri 36. Jadi K berapa? 3 ni tukar ke sebelah kanan, supaya K ni kita jadikan dia tunggal, supaya dia tinggal 1 je kat sini, K je. 36 bagi 3 dapat berapa? 12. Okay, dapat K saja, gantikan dalam persamaan. K saja ganti. Jadi A sama dengan 12 punca kuasa B. Okay, ini jawapan dia. Okay, kalau nak salin, boleh salin. Okay, sudah, kita teruskan. Soalan 3 pula. Okay, ni sikit. Ada. Soalan 3. Kita baca soalan 3. Diberi Y berubah secara langsung dengan X. Dan Y sama dengan 36, X sama dengan 8. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, kita maksudnya ungkapkan Y dalam sebutan X ni, kita akan cari K. Bila dapat K, kita akan bentukkan persamaan Y sama dengan KX. Jadi K ni apa-apa nombor lah nanti kita dapat. Okey, cuba dapatkan persamaan itu. Okay, kita buat bersama.
Okay, dia beritahu soalan Y berubah selangsung dengan X. Dia tak ada kuasa 2, dia tak ada kuasa 3. Jadi Y berubah selangsung dengan X. Dan diberi Y sama 36 dan X dia berapa? 8. Tukar pada persamaan Y sama dengan KX. Okay. Ini persamaan satu lah. Tak label pun boleh, tak label pun tak apa. Okay, Y sama 36 gantikan KX sama dengan 8. Kita boleh tulis juga sebagai 8K. Sama je. K darab 8, 8 darab K sama saja. 36. Okey. Cikgu skip satu langkah untuk penerangan seterusnya ni. Tak perlu buat satu-satu. Jadi 8K sama 36, jadi K sama dengan 36 bagilah 8. Kita tekan 6, tekan A, B per C di kalkulator, masukkan 8, kita akan dapat K sama dengan, kita mudahkan dulu perlu mudahkan, 9 bahagi 2. Okay, dapat aja K, gantikan dalam persamaan. K saja ganti. Jadi Y sama dengan 9 bagi 2 X. Okay, ini persediaan untuk kita cari X yang lain atau Y yang lain. Dapat aja ni. Terus kita buat soalan B. Okay, B mahu apa? Hitungkan nilai Y apabila X sama dengan 12. Yang tadi Y sama dengan berapa, X sama dengan berapa tu, kita abaikan. Kita dah dapat K. Kita dapat persamaan baru. Kita guna je persamaan yang kita bina tadi. Y sama dengan berapa tadi? 9 per 2 X. Okay. Kita dapatkan Y berapa? Kita buat dalam 1 minit. Berapa Y? Okay, ada yang dapat? Okay, hitungkan nilai Y apabila X sama 12. Okay, dia beri X sama dengan 12. Y tak tahu. Kita cari Y. Digantikan dalam persamaan yang kita dapat tadi. Jadi Y sama dengan 9 per 2 X berapa? 12.
Jadi kita boleh batalkan 12 bagi 2 . Okey. 2 darab 6, 12. Ini 1. Jadi 9 darab 6 berapa? Semak kalkulator dapat berapa? 54. Tu step dia. Okey, ada soalan? Tak ada, kita pergi soalan selanjutnya. Soalan 4. Okay, soalan 4 ni bentuk dia lain sikit. Dia punya kuasa tu. Diberi Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Ini kuasa 3 pula. Tadi tak ada kuasa kan? Tak ada punca kan? Ini Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Dan Y sama dengan 108 kepada X sama dengan 8. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Okay, dapatkan persamaan Y sama dengan KX. Kita cari K berapa. Lepas tu gantikan K ke dalam persamaan. Dapat satu persamaan baru. Okay, cuba buat dalam 1 minit. Baik, ada yang dapat? Y berubah selangsung dengan kuasa 3X. Tukar pada simbol. Y berubah selangsung dengan kuasa 3. Dx kuasa 3. Diberi Y berapa? Dalam soalan, Y sama dengan 128 dan X sama dengan 8. Diungkapkan Y dalam sebutan X, tukar pada persamaan, Y sama dengan KX kuasa 3. Digantikan Y dan X dalam persamaan, Y 128, X kuasa 3, letak je ke depan ya. Setelah kita dah mahir, kita letak je 8 di depan, kuasa 3, K.
Di K kita dapat berapa? Guna kalkulator. 0.75 atau 1/4 Okay, gantikan dalam persamaan. Maka Y sama dengan 1/4 X kuasa 3. Aku tak tulis. Dah dapat persamaan, baru kita buat soalan B. Okay, B diberi berapa? Okay, ni soalan B. Diberi X sama dengan 6.75. Ganti dalam persamaan yang kita dapat tadi, yang ni. Jadi Y sama dengan berapa? Y sama dengan 1/4. Gantikan X ke dalam X kuasa 3. Kita dapat berapa? Kita nak cari apa? Y kan? Y. Okay, kalau X dia perpuluhan, kita letak je dalam perpuluhan mudah. 6.75 kuasa 3 dapat berapa semua? 76.87. Kita boleh letak pada 2 titik perpuluhan Jadi Y sama dengan 76.87. Okay, dapat semua? Ada yang tak dapat tak? Okay, ni ada tersilap sikit. Ini terbalik B ni. Kita pergi soalan yang akhir sekali. Dia bentuk jadual. Okay, ni biasa. Ada punca kuasa juga yang ni. 3. Kita tengok yang ada bentuk jadual. Jadual dia baru menunjukkan berapa nilai bagi polik ubah X dan Y. Okay, kalau bentuk jadual ni maksudnya ini kita nak cari K sama je macam soalan 1, 2, 3, 4 yang kita bincangkan. Tapi ni bentuk jadual. Maksudnya jadual ni maksudnya kita cari K dulu dengan gunakan X dan Y. Lepas tu dengan persamaan kita dapat tadi, kita boleh cari Y. Y tu diganti dengan P. Sama saja. Boleh? Jadi step dia sama juga. Mana Okey, nampak tak?
Okey, dia bentuk jadual. Masuk jadual ni, X, Y ni, maksudnya kita kena cari K. Bila dapat K, kita akan dapat persamaan. Bentuk persamaan. Banner satu persamaan. Dapat persamaan, baru kita gantikan X5, Y4. YP. Okey, teruskan buat macam mana? Boleh? Jadi, dia beritahu Y berubah selangsung dengan kuasa 2X. Y berubah selangsung dengan kuasa 2X, tukar pada simbol. Y berkadar dengan kuasa 2. Bukan punca, dia kuasa 2. Kuasa 2, X kuasa 2 lah. Tukar pada persamaan. Y sama dengan KX kuasa 2. Lepas tu dia beri X1/3, Y 4/5. Gantikan Y 4/5 dalam persamaan untuk dapatkan K. K 4/5. K ni kita boleh buat tepi sini lah, sama je. K dapat berapa? Ni darab silang je. 5/4, 4/5. Betul tak? 4/5, 1/3. X kuasa 2 ni 1/3. 4/5 pula. Satu per 5 kan? 1/3. Dia ada kuasa 2. Kita punca kuasa 2 dulu. Dapat 1/9. Dapat 1/9 baru 4/9. 5/1. Okey, dapat berapa? Punca kuasa dulu. Cikgu tak tunjukkan step dia satu-satu. Dapat 1/9 dia darab dengan ni 4/9. Sebab ni 1/3 kuasa 2 kan dapat 1/9. Ni 1/9. Lepas tu 9 ni naik atas, darab silang 4/9, 3/6, 5/1, 5. Gantikan K dalam persamaan. Jadi Y sama dengan 3/6/5 X kuasa 2. Baru kita buat yang jadual ni, yang sebelah kanan tu. Itu diberi X berapa? X5, Y4. X5, Y4. Gantikan persamaan, baru X5, Y4. Y4, YP. X5, YP. Okay, X5, Y sama dengan P. Dia sama je, Y ke P ke, dia sama. Jadi, kita gantikan Y sama dengan P. Persamaan tadi, yang kita dapat 3/6 bagi 5. X kita gantikan dengan 5. Jadi 5 kuasa 2, 25. 25 bagi 5, 5 kan? Jadi 3/6 darab 5 berapa? Cikgu buat simbol kurungan ni maksudnya juga darab. Jadi tak ada simbol darab kan? Maksudnya dia darab lah ni. Dia rapat kan? Ada simbol kurungan ataupun dia rapat macam ni. Maksudnya darab. 3/6 darab 5. 5, 30. 15, 16, 17, 18 kan? 180. Kita dapat P 180.
Okay, itu saja untuk ubahan langsung. Kita belum pergi penyelesaian masalah untuk ubahan langsung. Kita akan sambung dulu minggu depan ubahan songsang. Ada soalan sebelum kita tangguh dulu kelas kita? Tak ada faham boleh buat nanti masa sekolah nanti masuk kelas dah boleh buat teruslah dah boleh faham apa yang cikgu kongsikan ini dalam khususnya bab ubahan langsung. Jadi kalau tiada kita tangguh dulu kelas kita. Kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.